أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu semula pada majlis tazkirah maghrib kita, dan dengan masa setengah jam ni insya-Allah kita akan sambung tajuk kita pada bulan yang lepas, iaitu di dalam bab selepas peristiwa peperangan, selepas kekalutan perang Khaybar tu. Jadi pada kuliah yang lepas saya berhenti dekat ketika mana selesai perang tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijamu dengan seekor kambing bakar yang dibuat, yang disediakan oleh perempuan Yahudi yang bernama Zainab, yang mana kambing tersebut telah dilumuk ataupun telah dibubuh dengan racun, lebih-lebih lagi dekat bahagian paha. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia suka dekat bahagian paha tu. Dalam selepas mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia jamah, masuk satu cubit buh dalam mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus kambing tu, kata tulang, kata daging tu bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata jangan makan dia. Kata dekat, aku ni dah racun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luah balik. Bersama dengan sahabat, dengan tu ada seorang sahabat makan sama dengan Nabi, tapi dia ni bukan Nabi. Kan? Jadi kambing tak habaq kat dia. Jadi dia makan, jadi dia pun mati dalam peperangan tu. Dalam peperangan Khaybar. Dalam kitab fiqh sirah dalam kitab sirah Ibnu Hisham, sahabat yang mati dengan keracunan dalam bab kambing tersebut dikira. Ahli sirah mengira bahawasanya sahabat yang makan bersama-sama dengan Nabi tersebut dikira sebagai syuhada dalam peperangan Khaybar, walaupun tidak dalam tengah duk main pedang tu, tapi dikira juga sebab peperangan tersebut, peristiwa tersebut berlaku di lokasi tersebut ketika dalam keadaan tenang. Baik. Jadi pada malam ni kita sambung kepada tajuk kita, iaitu selepas peperangan tersebut, maka harta rampasan perang tersebut dibahagi-bahagikan. Yang mana rampasan perang ni adalah salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala bagi kepada Nabi Muhammad, yang nabi-nabi lain tidak merasakan dia punya nikmat rampasan perang tu. Nabi-nabi dulu dia kena persembahkan, sama ada Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Tapi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikira sebagai satu keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi 5 benda. 5 benda yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat dia, yang mana nabi-nabi lain tak dapat. Yang mana dalam hadis Nabi kata apa? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli minal anbiya. Aku ni diberikan kepada aku 5 perkara yang mana nabi-nabi sebelum ni tidak pernah seorang pun dapat. Salah satunya
Al-Ghanimah. Ghanimah ni tuan-tuan, kita duduk tengok bila perang dekat Afghanistan, perang dekat Iraq, ataupun pada sebelum tu perang dekat Chechnya, selalu disebut perkataan istilah ghanimah. Ghanimah ni rampasan harta pihak musuh dalam hal keadaan berperang. Kan? Yang tu dia panggil ghanimah. Ada satu lagi rampasan perang juga, tapi musuh dia lari tinggal berselerak. Kita pergi masuk goyang kaki je. Hak tu dia tak panggil ghanimah. Dia panggil al-fai'. Alif lam fa ya hamzah. Jadi al-fai' ini boleh tak dinikmati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat-umat dia? Boleh. Ghanimah dan juga fai' adalah satu rampasan perang, dan fai' pun termasuk di dalam perkara ghanimah juga. Kan? Contohnya lah, macam kata tentera Amerika, dia lari tinggal berselerak dekat Afghanistan tersebut, dia tinggal apa? Dia tinggal helikopter, dia tinggal senapang, dia tinggal peluru, dia tinggal duit, dia tinggal kapal terbang, dia tinggal kereta lah apa semua. Hak tu Taliban pi ambil masuk tu, dia kira sebagai ghanimah ke fai'? Hak tu dia panggil fai'. Kan? Kalau macam dekat Palestin, perang, lepas tu tentera Israel laknatullah dia tinggal, kan? Mati pun ada, apa semua tinggal. Dapatlah Merkava 2 biji, dapatlah Tiger 2, 3, 4 biji, senapang apa, M4 lah apa semua, peluru lah apa, duit lah apa semua tu. Hak tu dia panggil apa? Hak tu dia panggil ghanimah. Tu yang macam Puak Hamas Saraya, Qudus Hizbullah lah apa semua tu dapat. Jadi yang tu dia panggil ghanimah. Hak tu beza dah. Dua-dua tu Allah Ta'ala dia halalkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa dia halalkan? Itu keistimewaan. Dan yang keduanya, nak ceritanya orang yang pi berjihad fi sabilillah balik tak apa-apa ke dana, semua balik kaya. Jom pi perang. Siapa pi perang kata balik apa-apa ke dana, tak ada balik kaya. Tu cerita dah. Kaya dunia pun dapat, tapi yang paling utamanya Allah Ta'ala dah janji dah, syurga. Tu je. Kan? Lah ni dekat Palestin, pintu syurga dah terbuka dah. Dan orang-orang Palestin semua terpakat tak mau nak lari. Berbanding dekat negara-negara lain, semua nak jadi pelarian. Kan? Pasal apa? Orang Palestin sana, mereka orang bangsa yang ada ilmu. Yang memang diasuh dan mereka makan ayak dan juga duduk dekat tanah. Makan daripada tanah para bumi anbiya dan juga dia panggil bumi syuhada dia panggil. Yang tu. Baik. Wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghanaima Khaybar bainal muslimin. Telah membahagi-bahagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta rampasan perang Khaybar. Dalam banyak-banyak perang pada permulaan ketika itu, Khaybar lah yang telah membuka mata, kan, kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in daripada kalangan muhajirin dan juga ansar tentang janji-janji Allah. Sebelum ni sahabat-sahabat muhajirin, mereka dapat dengar daripada ayat yang diturunkan dekat Madinah saja. Ansar pun turun dekat Madinah saja. Bila tu? Dah lama dah. Peristiwa ni berlaku pada 7 Hijrah. Bulan Muharram. Jadi dah 7 tahun yang ke depan tu. Kalau kata kita pilihan raya ni nak masuk dekat nak pilihan raya kali yang kedua. Kan? Pilihan raya apa? 5 tahun sekali. Ni nak masuk sampai yang kali yang kedua. Barulah Allah Ta'ala tunjuk. Yang mana Allah Ta'ala turun dalam surah Taubahnya, turun dalam surah Anfalnya, apa semua tu. Ayat-ayat yang tentang cerita tentang keuntungan yang bakal diterima oleh orang-orang yang beriman.
Jadi Allah Ta'ala izinkan kepada Nabi untuk membahagikan harta rampasan perang Khaybar di kalangan muslimin. Muslimin ni siapa? Daripada kalangan sahabat-sahabat yang berjumlah 1,400 orang tu yang turut serta. Dan 1,400 orang ni adalah daripada kalangan ashab bai'atir ridwan. Macam yang saya sebut sebelum ni. Ashabu bai'atur ridwan adalah sahabat-sahabat yang telah berikrar taat setia dengan Nabi sehidup semati. Ataupun dipanggil bai'ah tahta syajarah. Bai'ah di bawah pokok. Tu masa tu dia sebelum berlakunya Nabi Muhammad SAW nak pi buat umrah. Jadi terhalang. Tak boleh pi lagi pada ketika itu. Masa tu berlakunya berita palsu yang sampai kata Sayyidina Uthman bin Affan telah mati dibunuh oleh orang-orang kafir musyrikin Mekah. Jadi Nabi pun telah bertaat setia di bawah tu. Jadi yang tu saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad untuk dibawa pergi dalam perang Khaybar. Orang lain dapat tak? Nabi mula-mula tu kata, siapa nak mai, nak join sekali dalam perang Khaybar, mai. Tapi aku nak sebutkan bahawasanya yang aku ajak ni adalah orang-orang yang ikut dalam perjanjian Bai'atul Ridwan. Hak lain-lain tu nak ikut boleh, tapi aku tak bagilah harta rampasan perang. Sebab Nabi nak tengok siapa yang pi tu nak harta rampasan perang ke nak pi buat kerana Allah. Adalah sahabat-sahabat yang beriman betul dengan Nabi Muhammad SAW yang pada ketika itu tidak berkesempatan untuk ikut Bai'atul Ridwan dalam umrah tersebut pun follow sama. Dan di antaranya juga yang baru masuk Islam pun pi sama. Siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam pada ketika tu. Jadi Abu Hurairah pun dapat bahagian juga. Asalnya memang tak ada. Siapa lagi? Nanti kita tengok. Termasuklah juga daripada kalangan sahabat-sahabat yang balik daripada Habsyah. Rombongan yang pi hijrah kali pertama sebelum berlakunya hijrah ke Madinah. Balik itu iaitu Ja'far bin Abi Talib pun dapat juga. Itu hadiah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma hanya Nabi dia nak pergi umpan tu apa? Takut reba duri turut serta. Sebab Nabi dah serik. Apa yang berlaku ketika mana dalam perang Badar, dalam perang Uhud sebelum tu. Dan juga di dalam peperangan-peperangan yang lain, Abdullah bin Ubay bin Salul duduk sama-sama dengan Nabi dekat dalam kota Madinah. Tapi dia ni menjari reba. Tahu reba? Jadi duri. Tu. Dalam perang Khaybar ni pun dia pun jadi jasus. Jasus ni apa dia? Jadi pengkhianat. Tu. Jadi pengkhianat kepada bangsa Yahudi ni bukan pada zaman Nabi saja yang berlaku. Kat Malaysia pun ada. Tang mana saja ni ada kaki dan juga tangan puak-puak Yahudi ni. Puak-puak Yahudi ni dia bukan berani mana pun. Dalam kitab sebut mereka ni sebagai Jabban. Jim, Ba, Alif, Nun. Jabban. Jabban ni penakut. Penakut yang amat. Tapi dalam penakut tu Allah Ta'ala bagi kat mereka apa dia? Az-zakat. Iaitu apa dia? Cerdik. Betul. Bangsa Yahudi ni cerdik. Macam Bill Gates lah apa semua tu. Cerdik lah tu. Tu yang dia buat vaksin apa semua. Semua kita kenal semua vaksin belakang. Cerdik lah tu. Siapa dia lagi? Netanyahu tu pun cerdik belakang semua tu. Jadi dia guna apa? Tangan tak sampai dia guna. Tangan dan kaki dia tak sampai dia guna kayu. Kayu tu siapa? Kita lah hak mana yang hak turut dah. Yang tu. Kayu daripada bangsa Melayu. Kayu daripada bangsa Arab. Kayu daripada bangsa mana lagi? Yang dia boleh guna. Bangsa-bangsa ni, dia tak boleh duduk dalam kumpulan Yahudi. Join dalam Knesset tu. Dalam tu tak boleh join sekali.
Yang duk ada dalam tu untuk bangsa Yahudi daripada 12 puak dia tu saja. Hak kita ni bangsa Melayu ni yang bekerjasama dengan Yahudi, dia panggil apa? Dia join dalam satu pertubuhan dia. Pertubuhan dia tu beda nama, Freemason. Tu dia tu. Kan? Orang Malaysia kita duduk nafi. Benda tu ada dalam kitab ensiklopedia Yahudi tu, Jewish tu. Ensiklopedia Mawsu'ah Al-Yahud tu. Ada cerita. Satu dia tubuh tang mana. Rotary Club lah apa semua. Dia sebut. Metan kita duduk nafi. Sport Toto tu sebut dalam kitab tu. Tajuk dia apa dia? Kitab tu. Lah ni ulama' tu dah kena tangkap dah. Kena tangkap, dah kena bunuh ke apa? Oleh kerajaan Arab Saudi. Kan? Tak dia. Tajuk dia Al-Almaniyah. Skolarisme. Dalam kitab tu dia sebut Rotary Club tubuh tang mana. Pada lagi nama Freemason tubuh untuk apa? Semua berpusat dekat mereka. Tu. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah tu cerita dah. Lirajil sahmun, bagi pejalan kaki, tentera berjalan kaki ni, tentera darat, sahabat-sahabat yang ni jalan kaki dapat sahmun. Sahmun ni satu bahagian saja, satu saham. Walil farasi sahman, bagi penunggang, bagi kuda ni pula dapat 2. Nah yang tu. Wa fassara zalika Nafi' radhiyallahu anhu. Dan dalam perkara ini Nafi' radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, telah menjelaskan di dalam hadis dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari tu cerita panjang. Hadis tu cerita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bahagi-bahagikan daripada kalangan-kalangan sahabat. Bukan takat yang dalam hadis tu, bukan takat pejalan kaki, bagi kuda 2, penunggang kuda dapat 3. 1 dekat penunggang kuda, 2 dekat kuda. Lepas tu siapa lagi? Bani sekian, puak suku sekian ni dapat berapa, hak ni dapat berapa. Semua dijelaskan. Nabi dia bagi adil semuanya. Kan? Bagi keluarga Nabi dia tak ada apa, dia dapat khumus 1/5. Dapat khumus 1/5. Baik. Dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikmati pembahagian tersebut. Bi'annahu kana idza ma'a ar-rajuli farasun falahu salasata ashumin. Bagi penunggang kuda, dia tu sebagai pemilik kuda, kan? Dia tu sebagai pemilik kuda, jadi dia dapat 3. Bukan semua tu dapat kat dia aja. Kuda tu dapat 2, dia dapat 1 juga. Kemudian fa illam yakun falahu sahmun wahidun. Kalau dia tak ada kuda, dia akan dapat 1 bahagian saja. Tu habislah secara ringkas di dalam bab pembahagian ghanimah yang dapat dalam peperangan Khaybar. Sebab apa tuan-tuan? Dalam satu riwayat, Sayyidatina Aisyah meriwayatkan cerita, kata apa? Sebelum peperangan Khaybar ni, kami ni makan tak cukup. Kami ni hidup ni dalam keadaan kelaparan. Selepas peristiwa Khaybar ni, kami dapat makan daging. Kami dapat makan kenyang. Yang tu. Nak ceritanya. Kenyang sahabat, kenyang ummahatul mukminin, bukan seperti mana kenyang kita sampai tergolek nak bangkit tak larat. Tu. Lepas makan, lepas makan dak. Tu. Jadi ada dalam kitab mana dah saya baca, saya lupa dah. Tapi adalah sebut situ tu. Abdullah bin Mas'ud sebut. Dia kata apa? Ni bukan hadis Nabi nah. Ni khabar asar sahabat. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Jika kamu nak mengelak daripada mungkar dan juga nakir bertanya banyak di dalam kubur, buatlah 3 benda. Saya tengok hak tu saya memang tak dapat lah. Saya memang tak dapat buat dah. Confirm dah kena tanya lah. Hak nombor 1 dia kata, makan tiada bertambah. Sekali makan je. Kita kan, bisa pergi warung sukun lah kan.
Sat pi kedai ni. Lagi habis kuliah lagi tak nak ngopi tang mana. Balik rumah lagi, orang rumah kita dah buat dah laksa lah apa semua ada. Berapa kali makan. Tu satu. Yang keduanya, pakaian yang ada kat kita ni tak ada salin dah. Pakaian yang kita pakai tak ada bersalin. Lah ni saya duk perhati baju saya tak ada nak pakai pun ada. Bungkus dalam karung plastik. Hak duk pi tempah nak pakai tahun 2024 pun tak pi ambil lagi. Hak tu. Saya pi tempah seluang. Pasal apa? Seluang duduk pakai lah ni. Tak boleh nak masuk dah. Perut kuih besar. Makan sedap. Perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga, rumah hak kita duduk ni takat nak berlindung hujan dan juga panas. Saya rasa tak ada lah. Confirm dia kena tanya banyak. Tu. Tak tahulah lepas ke tak. Tu. 3 benda tu. Jadi pasal apa Abdullah bin Mas'ud kata lagu tu? Sebab rata-rata para sahabat bagi mereka ni macam tu. Baik. Wa kana Safiyah bintu wa kanat Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Dan adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab za'imul Yahud baina man usara min nisa'i Khaybar, antara orang yang ditawan daripada kalangan wanita-wanita Khaybar. Hari itu saya ada sebut sikit kot berkaitan dengan Safiyah ni. Safiyah binti Huyai bin Akhtab ni, masa perang tersebut, Safiyah ni dia anak bangsawan. Pasal apa saya kata dia ni anak bangsawan? Sebab Huyai bin Akhtab ni dia adalah ulama besar orang Yahudi. Ulama besar orang Yahudi. Pak dia ni hafal kitab Taurat tu. Dan ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dekat kota Madinah, dekat Yasrib, dan ketika tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bermalam dekat Bani Amr bin Al-Auf, dekat Quba. Huyai bin Akhtab ni dia pun nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan sepupu dia. Sepupu dia apa? Bukan. Dengan saudara lelaki dia. Dengan saudara lelaki dia. Saudara lelaki dia tu bernama Yasir bin Akhtab. Dia nama Huyai. Pak kepada Safiyah ni. Jadi ketika mana sampai tu, Huyai ni dengan Yasir ni, Abu Yasir ni, terus pi jumpa nak pi tengok betul ke tak yang main ni Nabi akhir zaman. Jadi mereka pun pi tu balik sampai rumah. Ni Safiyah cerita. Safiyah radhiyallahu anha cerita. Sayyidatina Safiyah cerita. Ketika bapakku dan juga pakcik aku, nama Abu Yasir bin Akhtab, balik ni muka tu balik dalam keadaan tak larat, dalam keadaan letih, dalam keadaan muka tak gembira, jalan pun terhoyong-hayang, rupa macam orang apa, stres. Balik macam tu, bahasa dia mudah cakap kita, balik dalam keadaan stres. Jadi bila keadaan macam tu, Safiyah pun dia kata, aku pun cuba mengembirakan bapakku dan juga pakcik aku, si Abu Yasir ni. Mereka tak tengok langsung kat aku. Safiyah ni kata. Sebab biasanya kalau letih-letih, bila aku balik aku buat lawak ke apa-apa, mereka akan hilang letih tu. Tapi kali ni tak ada hilang pun. Jadi aku dengar perbualan bapa aku dengan pakcik aku tadi, yang bernama Abu Yasir. Abu Yasir tanya kepada Huyai tadi ni, wahai Huyai,
Nah. Hang percaya ke tu yang kita tengok tadi tu yang dipanggil nama Muhammad tadi tu Nabi akhir zaman? Huyai bin Akhtab kata apa? Ya. Kau pasti. Aku pasti. Tu dia. Huyai bin Akhtab kata, aku pasti Muhammad bin Abdullah tu adalah Nabi akhir zaman. Macam mana kamu pasti? Aku lebih kenal dia daripada anak-anak aku lebih-lebih lagi. Ni si Sofiah ni. Aku kenal dia lebih lagi. Lepas tu Abu Yasir pun kata kepada Huyai tadi, wahai Huyai, oleh kerana kau dah yakin bahawasanya yang datang daripada Mekah tersebut, yang sampai dekat tempat yang kita pergi tengok itu adalah Nabi akhir zaman, jadi lagu mana? Nak ikut dia ke? Dengar tuan-tuan. Apa Huyai bin Akhtab kata? Demi Allah, aku akan bermusuh dengan dia selagi mana hayat di kandung badan. Tu cerita dah. Jadi tuan-tuan, siapa dia jadi lagu ni? Sebab dengkinya benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Huyai bin Akhtab depa ni duk mengharapkan Nabi akhir zaman tu datang daripada sebelah keturunan Nabi Yaqub. Maknanya daripada keturunan bangsa Yahudi. Tapi mai daripada sebelah Nabi Ismail, iaitu bangsa Arab. Bangsa Arab ni keturunan mai daripada sebelah Nabi Ismail. Sebab Nabi Ismail mereka tak boleh nak terima hakikat. Sebab Nabi Ismail tu anak, memanglah satu pak. Kan? Sarah pun ya juga. Lepas tu apa nama ni? Hajar pun iya juga. Tapi kenapa orang Yahudi tak boleh nak terima? Sebab Hajar ni berbangsa Qibti dan asal dia hamba. Tu cerita dia. Hamba, slave. Sebab itulah mereka buat dekat orang Palestin tu bunuh tak apa saja. Tu sejarah dia tu. Mereka bunuh, mereka boleh gelak-gelak. Rogol lagi, semelih, pijak, lenyek dengan kereta apa tu. Apa nama? Apa kenderaan kapal korek dia tu? Bulldozer, dia panggil D9 apa macam tu. Lenyek, pijak tu. Jadi daging kisar. Sambil buat, sambil gelak-gelak. Pasal apa? Dalam diri mereka ni, mereka tengok bangsa Arab ni, bangsa yang tak ada nilai. Tu cerita dah. Jadi, keturunan mereka ni, kalau sambung pergi semua, sampailah kepada Nabi Musa alaihi salam. Tu cerita keturunan Safiyah. Jadi macam mana yang tahu tu? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pujuk Safiyah pada satu hari tu. Selepas mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Safiyah. Ini pun puak-puak liberal, puak-puak orientalis, depa kata bahawasanya Nabi rampas. Ni satu lagi. Kalau tuan-tuan baca di dalam Facebook ke, dalam mana-mana apa laman web ke apa ke, berkaitan kata Nabi rampas hamba ni sebab Nabi nak nikah dengan Safiyah daripada tangan Duhayyah Al-Khalifah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi. Asalnya Duhayyah Al-Kalbi ni dia pergi ambil Safiyah ni. Sebab Duhayyah Al-Kalbi ni dia mai jumpa dengan Nabi. Selepas perang Khaybar, Duhayyah Al-Kalbi ni sahabat Nabi ni kata, "Ya Rasulullah, aku nak seorang hamba perempuan, aku nak bawa balik. Aku tak ada lagi hamba perempuan ni." Jadi Nabi kata apa? Hampirlah tengok hak mana yang hang kenan. Jadi dia pipi tengok, dia kenan dekat Safiyah. Jadi Duhayyah ni ambil lah. Nabi tak tahu lagi siapa dia tu, Safiyah tu. Nabi pun tak tahu, kata anak Huyai bin Akhtab tertawan sama. Jadi mailah seorang sahabat habaq kat Nabi, "Ya Rasulullah, kamu ke yang suruh apa nama Duhayyah ni, Duhayyah Kalbi ni pergi ambil perempuan Yahudi berbangsa Yahudi ni?" "Ya, memang aku suruh." "Kamu tahu tak dia ambil siapa?" "Tak tahu." Nabi kata lagu tu. Mai mana? Tu dalam riwayat sirah Ibnu Hisham cerita dalam tu. Dan tentang dalam Sahih Bukhari pun ada cerita dalam bab tu. Jadi macam mana? Lepas tu sahabat pun kata, "Ya Rasulullah, tahu tak siapakah perempuan itu?" "Dialah anak pembesar
Bani Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab. Dia ni namanya Safiyah. Kami merasakan dia tak sesuai duduk dengan Duhayyah Kalbi ni. Okey, baik. Jadi bila dengar kata macam tu, Nabi pun panggil Duhayyah Kalbi, kata, Duhayyah, hang pergi cari hak lain. Hak tu hang tinggal. Duhayyah pun tak ada bantah apa. Duhayyah pun pergi cari hak lain. Sebab perintah Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW pun bukan lala tu diam nikah dah, dapat tu. Hamai Safiyah, hamai kahwin dengan aku. Tak. Lama lepas tu baru Nabi menikah dengan Sayyidatina Safiyah. Nabi buat balik apa semua tu. Lepas tu Nabi dah merdekakan dia. Lepas tu Nabi tanya pula kepada Safiyah. Wahai Safiyah, aku bagi dua pilihan dekat kamu. Pertama, aku lepaskan kamu, merdekakan kamu, kamu balik kepada kaum kamu. Dan yang keduanya, kamu masuk Islam dan kamu duduk dengan aku. Jadi Safiyah pun memilih duduk dengan Nabi Muhammad SAW dan menerima syariat Nabi Muhammad SAW. Pasal apa? Safiyah sendiri menceritakan di dalam mimpinya. Sebab Safiyah kata apa? Sebab selepas Nabi duduk 3 hari itu, Nabi pun tanya kepada Safiyah, wahai Safiyah, kenapa pipi kamu, mata kamu tu lebam? Ada kesan lebam ni. Lalu Safiyah pun habanglah, aku kena penampak dengan Kinanah, laki dia nombor 2. Sebab Safiyah sebelum nikah dengan Nabi ni, dia dah kahwin dua kali. Kali pertama, lepas tu kali kedua saya tak ingat laki dia tu nama apa, yang mula-mula tu. Yang hak keduanya tu nama Kinanah. Kinanah ni mati dalam peperangan Khaybar itulah, masa mempertahankan kota Qumus. Lapis ketiga tu. Jadi tuan-tuan, malam tu aku mimpi. Safiyah kata, malam tu aku mimpi. Mimpi tu, pada malam tu bulan purnama. Tapi bila aku tengok dekat langit, bulan tu tak ada. Cari bulan. Tak ada bulan. Lalu aku tengok bulan berada di atas riba aku. Apa? Lagu apa? Bulan jatuh ke riba? Bulan apa? Iklim. Nah, tu. Hak tu hak lain. Nah, hak tu. Jadi jatuh di atas riba aku, duk ada bersinar di atas riba aku. Bila dengar kata macam tu, Kinanah dia tahu apa maksudnya. Tak elok-elok Safiyah habis cerita, tangan turis naik muka. Kelepang tampak muka. Kan? Tu tuan-tuan perempuan, nak tampaklah tempat lain. Kan? Dalam kitab pun sebut, anak, isteri, jangan ditampak muka. Jangan ditampak muka. Tampaklah tang mana-mana pun. Nak tampak bau ke, tampak belakang ke, muka jangan tampak. Lebih-lebih lagi siapa jadi cikgu. Hampa nak tampaklah tang mana pun. Muka jangan tampak. Sebab saya tengok cikgu-cikgu dia suka tampak. Pong muka kan. Sebab saya pun pernah makan menampak. Hak duduk cerita ni. Padanlah muka saya ni. Cikgu duduk cerita bab sains, saya duduk pi sembang kawan. Cikgu tu pula baru tengah duduk mengandung anak lelaki perempuan sulung. Dia cengih. Tahu cengih? Dia garang. Dia tampak muka saya. Saya ingat sampai kelar. Hak tu saya cerdik. Makan menampak. Tapi lah ni jangan one touch. Pay 4,000 ke apa, betul tahu? Jangan duduk tampak ikut dan. Tapi dalam kitab memang sebut macam tu. Jangan ditampak muka. Tak baik. Nabi tak bagi. Lepas tu ceritanya, lepas mana menikah dengan Nabi, Nabi pun buat balik mai rumah. Yang urus pernikahan dia, isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Ni saya nak cerita detail ni sikit tentang ni. Tak apalah, masa pun. Yang urusnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Uruslah apa semua ni.
Sebab Safiyah masa menikah dengan Nabi tu baru umur 17 tahun. Safiyah menikah dengan Nabi masa tu baru umur 17 tahun. Dan ni tingkatan berapa? Tingkatan 3, 15. Baru tingkatan 5, baru nak ambil SPM. Dulu 17 tahun boleh belakang dah. Dan ni nak masak nasi pakai periuk karam, bentar reti. Minta maaf lah nak cakap. Saya tak kata kat siapa, saya kata kat anak saya. Yang tu. Baik. Jadi Ummu Salamah lah yang buat. Dan majlis tersebut, Ummu Salamah masak apa? Masak paling special. Bubuk gandum campur dengan kurma. Dalam kitab Sirah Ibn Hisham cerita. Dalam kitab Syekh Ramadan Bukhari tak ada cerita bab tu. Dia cerita sikit je. Nah, saya cuma nak nakal je. Kenuri dia, bubuk gandum campur dengan kurma. Saya balik try buat. Sedap. Balik buat tengok. Sedap. Dia rasa manis. Macam kita bubuk orang-orang kenuri, orang-orang Jawa kita tu, apa nama dia panggil bubuk putih tu? Apa dia? Kolak tu lah. Yang kadang duduk balik bubuh dalam bekas putih tu. Hak kacau tu. Tu. Lebih kurang tu. Lebih kurang rupa macam tu lah. Tapi dibubuh kurma. Jadi bila sampai dekat Madinah, sampai-sampai ni, Nabi dah ada isteri dia hak lain. Dalam kitab sebut macam mana? Bagi isteri li zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam falahunna hizbain. Bagi isteri-isteri Nabi ni, depa ada 2 hizib. Hizib ni apa dah? Ada 2 parti. Nah, hak tu. Parti pertama dikepalai oleh Aisyah, Hafsah dengan Saudah. Kita orang Melayu panggil Saudah. Ejanya Saudah. Parti yang kedua, Ummu Salamah dan baki isteri-isteri Nabi hak lain. Tu cerita dah. Kan? Dah duduk campur lah apa semua. Ummu Salamah lah yang urus hajak macam ni. Ummu Salamah ni dia kira dia macam ibu. Masa Sayyidatina Aisyah nak menikah dulu pun dengan Nabi, Ummu Salamah lah yang duduk atuk buat macam ni, Nabi suka, Nabi tak suka macam ni. Ummu Salamah lah belakang. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sampailah satu peristiwa tu, tak tahulah apa yang berlaku. Sayyidatina Hafsah anak siapa? Anak Umar radhiyallahu anhu. Hafsah dia kata dekat Safiyah, dasar anak perempuan Yahudi. Kan? Bila dengar kata macam tu, Safiyah ni dia sedih, dia qiyau. Menangis. Menangis sungguh-sungguh lah. Dia menangis, terus pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bila dia pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pujuk Safiyah. Daripada itulah kita dapat tahu daripada hadis Nabi, wahai Safiyah, abaikan apa yang orang kata. Adakah kamu tidak bergembira seperti mana yang kamu dapat sekarang ni? Kamu daripada keturunan daripada Musa. Musa itu adalah saudara aku. Tu dah. Kita berhenti azan. Lagi kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. 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 أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Apa yang berlaku antara Safiyah dan juga Sayyidatina Hafsah ni? Jangan kita duduk rasa Hafsah ni teruknya. Kan? Tak. Jangan duduk ada dalam kepala kita lagu tu. Sebab tak jadi lagu ni tak akan datang ibrah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak duduk? Kan? Macam mana nak menangani masalah ni? Jadi ni dia riwayat dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik kata apa? Balagha Safiyata anna Hafsah qalat bintu Yahudi fabakat fadakhala 'alayha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki faqala ma yubkiki faqalat li Hafsatu inni bintu Yahudi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaki labnatu nabiyyin wa inna ammaki lanabiyyun wa innaki latahta nabiyyin fafima tafkharu alayki summa qala ittaqillah ya Hafsah. Telah sampai Safiyah bahawa Hafsah mengatakan padanya dengan nada sinis sambil duduk mengatalah, ni lumrah, maaflah cakap lah ni lumrah kalau kata beristeri ramai.
Kalau kata ni ada, ni ada. Benda ni lumrah. Nah, benda ni lumrah. Dasar anak perempuan Yahudi. Tu cerita dah. Dia kata, innaki binti Yahudi. Sungguhnya engkau ni anak perempuan Yahudi. Patut perangai lagu ni. Macam tu lah kot. Bila dengar kata ni, lalu Safiyah pun menangis, teriak, lalu pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun tanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Lalu Safiyah pun habaq, Hafsah panggil aku ni anak perempuan Yahudi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pujuk, kata, betul lah kau anak perempuan Yahudi. Tahu tak? Kamu ni anak puteri Nabi. Anak puteri Nabi. Sebab pakcik keturunan kamu tu adalah seorang Nabi. Siapa? Nabi Musa. Musa tu saudara kepada Imran. Nah tu. Keturunan mereka tu. Sebab baca salah silah dia tu tu. No. Sampai situ saja Nabi abang. No, sampai kata-kata tu tak tahu. Dan sekarang ni kamu berada di bawah, duduk sama-sama dengan aku. Dan aku ni adalah seorang Nabi. Dah keturunan nampak Nabi, nenek moyang kamu ni pun Nabi. Duduk pula dengan Nabi, bersuamikan dengan seorang Nabi. Apa benda yang nak menjadi satu kebanggaan? Kan? Tak ada akan menjadi satu kebanggaan, kepuasan pada diri kamu, wahai Safiyah. Bila kata macam tu, Safiyah pun senyum balik. Lepas tu, Nabi pun bangkit, pergi cari Hafsah. Nabi buat apa? Nabi pergi bagi penampak? Tak. Nabi kata apa? Ittaqillah ya Hafsah. Wahai Hafsah, takut sama ke Allah. Macam tu. Ittaqillah. Jadi tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah. Untuk akhirnya, apa yang berlaku kepada Safiyah dan juga berlaku kepada apa yang berlaku antara dengan Hafsah ni, dia ni adalah nak menunjukkan bahawasanya setiap orang tersebut ada kelebihan. Safiyah ni pun anak bangsawan. Dan juga Hafsah ni adalah sahabat anak kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi dan juga pak mentua Nabi. Tu. Jadi tak ada kurang apa pun. Jadi apa yang nak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis-hadis lain, bahwasanya Allah Taala tengok siapa yang paling bagus dan juga siapa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah pada yang akan datang kita akan melihat kepada ketibaan qudum Ja'far ibn Abi Talib min al-Habasyah, ketibaan Ja'far bin Abi Talib daripada bumi Habsyah ataupun Ethiopia. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dengan apa yang kita tengok daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ummahatul mukminin, kita akan mendapat daripada kita ibrah dan kita amalkan bersama insya-Allah. Wallahu a'lam. Mari kita tangguh dengan majlis kita ni dengan baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.